أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran, memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya pada malam yang penuh berbahagia ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, menghimpunkan kita dalam sebuah masjid yang tersergam indah ini. Alhamdulillah, dalam tempoh masa yang ada yang tak berapa lama ini untuk sama-sama kita berada dalam sebuah majlis ilmu, untuk sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai-pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mursyid Guring Pau, pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, serta tak lupakan juga pada hari ini kita ada tim kru Suara Sunnah yang pada malam ini bersama-sama dengan kita untuk mendapatkan liputan siaran langsung kuliah kita pada malam ini untuk dapat ditonton oleh orang ramai di media sosial sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk sallu, untuk kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyakkan, sentiasa kita melazimi waktu-waktu kita dengan zikrullah dan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan,
kita dapat bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kerana pasal apa? Kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, perempuan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertemuan kita pada minggu lepas kita telah selesai membincangkan tentang solat tengah malam, solat qiyamul lail, yang kita telah sebut tentang pelaksanaannya, bagaimana waktu dia, bila tempoh masa dia, pembahagian dia awal malam, pertengahan malam, akhir malam, yang mana yang lebih aula, yang mana yang lebih utamanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutnya yang malam malam di akhir malam itu adalah waktu yang paling utama untuk kita mendirikan solat malam, solat qiyamul lail. Dan disebutkan juga beberapa perkara-perkara sunat yang dianjurkan bila mana kita nak melakukan solat qiyamul lail. Kita dah sebut dah pada pertemuan kita di minggu-minggu yang lepas. Dan di penghujung kelas kita di minggu yang lepas kita telah masuk dalam bab solat malam pada bulan Ramadan, yang mana solat qiyamul lail juga tapi disebut khusus sebagai solat tarawih yang kita duk buat, yang kita dirikan di bulan Ramadan. Lepas pada solat isya tu solat tarawih di bulan Ramadan. Dan kita telah tengok bagaimana apa benda yang telah disyariatkan tentangnya itu, yakni dalam kitab fiqh sunnah. Bagi yang mana yang mengikuti siaran langsung kita menggunakan kitab fiqh sunnah dalam perkara kita nak membincangkan dalam solat sunat ni. Kita tengok ni karangan Syed Sabiq, kita tengokkan yang mana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah ni, mengerjakan solat malam pada bulan Ramadan atau solat tarawih itu hukumnya sunat bagi kaum lelaki dan perempuan. Disyariatkan tentang solat malam pada bulan Ramadan ni, mengerjakan solat malam pada bulan Ramadan atau disebut sebagai solat tarawih itu hukumnya sunat bagi kaum lelaki dan perempuan. Jadi kita ambil perhatian bahawa solat tarawih ni adalah solat sunat. Tak kira lelaki ataupun perempuan, hukum dia adalah solat sunat. Solat sunat ni kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Jadi kita nak tengok supaya kita tahu bagaimana dia punya keutamaan dia dan bagaimana perintah dia, adakah dia sampai kepada wajib. Sebab pasal apa? Sebahagian daripada kita ni pulun sungguh kata baguslah untuk nak mendirikan solat malam di bulan Ramadan, tapi apa yang ditegaskan sini adalah solat tarawih tersebut adalah solat sunat, diperintahkan tak kira kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi kita ambil perhatian tentang perkara ni. Oh, solat sunat rupanya ustaz noh. Oh, orang rumah saya dia marah sungguh tak pi solat tarawih dia hambat suruh pi juga. Tiap-tiap malam mesti kena pi ustaz kata. Jadi kita ambil perhatian bahawa solat sunat tarawih ni adalah solat sunat, tapi solat yang sangat dianjurkan untuk kita mendirikan pada malam-malam di bulan Ramadan. Samalah juga bagaimana kita mengutamakannya sehingga kan disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, menunjukkan, memberikan contoh kepada para sahabat betapa ringannya tentang solat qiyamul lail di bulan Ramadan ini, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis pada malam yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dengan para sahabat untuk solat. Kemudian malam yang kedua bertambah ramai lagi yang mengikutinya. Pada malam yang ketiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluar untuk bersama dengan para sahabat untuk menyertai bersama-sama dengan mereka hingga kepada esok harinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tahu apa yang kalian semua perbuatkan pada malam semalam. Dia perbuat juga solat tarawih tersebut, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sengaja aku tak turun pada malam semalam, aku tak keluar untuk bersama dengan kalian semua, bimbang-bimbang kerana takut kalian semua memahami bahawa solat sunat tarawih itu adalah solat yang difardukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang ketiga Nabi tak turun pi untuk solat tarawih dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nak menunjukkan bahawasanya takut para sahabat ni faham bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duk buat selalu takut
para sahabat faham kata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada solat itu wajib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi contoh, berinteraksi dengan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak keluar pada malam semalam kerana bimbang takut solat yang didirikan ini, solat tarawih ini difaham oleh kalian semua sebagai solat yang wajib. Jadi menunjukkan kata solat tarawih itu hukumnya adalah sunat. Dan insya-Allah disebutkan juga dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbiha. Hadis ni kita sebut dah pada minggu yang lepas. Bila sebut hadis ni dengar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dengar macam nak bulan puasa dah pula kata. Sebab apa? Duk dengar hadis-hadis ni dalam bulan Ramadan, kita selalu dengar man shama Ramadan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, begitu memberi didikan, begitu memberi semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mengerjakan solat pada malam bulan Ramadan tetapi tidak mewajibkannya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan, membangunkan pada malam bulan Ramadan itu. Adapun dalam riwayat lain disebut man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, shama. Tapi dalam riwayat lain Nabi sebut man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dalam diri dia, dengan penuh merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat keampunan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, maka disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan, maka diampunkanlah baginya itu dosa-dosanya yang lalu. Buat qiyamul Ramadan, membangunkan Ramadan, maka disebutkan dengan penuh rasa keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat pulun sungguh-sungguh. Seronok bila mai bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh. Malah kita rasa seronoknya, rasa rahmatnya bulan Ramadan yang Allah turunkan rahmat pada bulan tersebut. Kita rasa kita bersemangat, kita sungguh-sungguh pulun nak buat ibadah, tak kira pagi, petang, siang, malam. Walaupun kita dah berpenat lelah, sehari kita berpuasa, mula pada subuh, mula pada terbit fajar sehingga ke terbenamnya matahari sampai ke maghrib tu puasa sehari, tak makan, tak minum, letih dah. Tapi yang katanya dengan adanya keimanan dan dalam diri kita, dan kita mengharapkan tak ada lain yang bukan, tak ada lain tak bukan, kita nak harapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan di sebelah malamnya pula dengan solat menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan, disebutkan solat sunat tarawih. Dan kita tengok tentang, disebutkan dalam kitab fiqh sunnah ini tentang perkara dalam bilangan rakaatnya. Dalam tajuk solat tarawih ini bilangan rakaatnya, jamaah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fihi ghairihi ala 11 raka'atan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah solat sunatnya pada waktu malam, baik dalam bulan Ramadan maupun yang lainnya, lebih dari 11 rakaat. Ini hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bagi tahu kata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menambah solat sunatnya pada waktu malam. Solat sunat di waktu malam Nabi tak pernah tambah, Nabi tak pernah lebih
baik di dalam bulan Ramadan maupun yang selainnya lebih dari 11 rakaat. Tak lebih daripada 11 rakaat ini Ibnu Khuzamah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam bihim 8 raka'atin wal witr thumma intadharahu fi qabilati falam yakhruj ilaihim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan orang ramai, dengan orang banyak disebut dalam ni 8 rakaat disebut 8 rakaat, kemudiannya berwitir. Pada malam berikutnya mereka menunggu-nunggu, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak muncul. Ini dalam yang kita sebutkan tentang yang awal tadi, kita sebut depa pakat tunggu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluar pada malam satu. Malam disebutkan kita malam yang ketiga tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersama-sama dengan para sahabat, yang mana hadis daripada Abu Ya'la dan Tabrani dengan sanad yang hasan dari Jabir, Ja'a Ubay ibn Ka'ab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innahu kana minni laylata shay'un يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك فصليت بهن 8 ركعات وأوترت فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ini Ja'a Ubay ibn Ka'ab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah innahu kana minni lailata syai'un. Apa yang Ubay bin Ka'ab sebutkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semalam terjadi sesuatu denganku. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa madzaka ya Ubay, kejadian apakah itu wahai Ubay? Lalu qala, Ubay menjawab, niswatun fi dari qulna inna la naqra'ul Qur'an fanusalliya bi salatik fasallaitu bihinna 8 raka'atin wa awtartu fakanat sunnatar ridha wa lam yaqul syai'an. Apa yang disebutkan setelah Nabi SAW tanya kejadian apakah itu wahai Ubay, kemudian Ubay menjawab, ada beberapa orang wanita di rumahku, lalu kata mereka kami tidak dapat membaca Al-Quran, maka oleh sebab itu kami hendak bersembahyang bermakmumkan denganmu sahaja. Ada beberapa orang wanita di dalam rumah Ubay bin Ka'ab kata kami tidak dapat membaca Al-Quran, kami tak dapat nak membaca Al-Quran, oleh sebab itu kami nak bersembahyang bermakmumkan denganmu sahaja. Lalu aku bersembahyang dengan mereka itu sebanyak 8 rakaat kemudian berwitir. Ini Ubay bin Ka'ab cerita, kata ada di rumah aku ni ketika mana ada satu insiden, ada satu perkara berlaku di rumahku ya Rasulullah pada malam semalam ni. Kemudian Nabi tanya, apa dia yang berlaku itu wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab kata, ada beberapa orang wanita di rumahku, lalu mereka berkata kami ni tak mampu, tak dapat nak membaca Al-Quran, maka oleh sebab itu kami nak bersembahyang bermakmumkan denganmu sahaja. Lalu sambung Ubay lagi, aku lalu bersembahyang dengan mereka itu sebanyak 8 rakaat, lalu aku berwitir. Tampak keredaan beliau baginda Nabi SAW itu, dan tidak mengucapkan sepatah apapun. Fakanat sunnatur ridha wa lam yaqul syai'an. Nabi SAW tak sebut apa-apa pun, tak komen apa pun tentang perkara hal tersebut. Lalu Nabi SAW hanya mendiamkan saja, menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW redha akan perbuatan Ubay bin Ka'ab. As-sukut alamatul ridha, disebutkan diam baginda Nabi SAW itu menunjukkan, kata Nabi SAW redha akan apa yang Ubay bin Ka'ab lakukan. Tapi kalau kata benda tersebut
tak bertepatan dengan sunnah ataupun apa yang Nabi SAW nak tegurkan, maka baginda Nabi SAW pasti akan berterus terang, tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Itulah sifat baginda Nabi SAW yang bersifat tidak menyembunyikan. Sifat baginda Nabi SAW, bila ada perkara pun Nabi SAW akan berterus terang. Maka bila mana diam baginda Nabi SAW itu menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW redha akan perbuatan Ubay bin Ka'ab. Maka dalam hadis ini menunjukkan kata boleh dilakukan berjemaah salat tarawih ini. Demikianlah sunnah yang didapatkan dari Nabi SAW, dan selain ini tidak ada sama sekali, yakni tetapi suatu kenyataan pula bahawa pada masa Umar, Uthman dan Ali, orang-orang mengerjakan solat 20 rakaat dalam bulan Ramadan. Demikian ini adalah pendapat jumhur ulama ahli fiqh dari golongan Hanafiyah, Hambali dan Daud. At-Tirmizi berkata bahawa sebahagian ahli sependapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar, Ali dan lain-lain sahabat Nabi SAW, yakni 20 rakaat itu. Ini adalah pendapat Thawri, Ibn Mubarak dan Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berkata, aku mendapatkan orang-orang di Mekah bersembahyang 20 rakaat. Disebutkan tentang bilangan rakaat tadi, hak yang tadi Ubay bin Ka'ab kata aku buat 8, kemudian aku berwitir dengan jemaah yang tadi. Nabi SAW diam, tak berkata apa. Dan disebutkan juga tentang bilangan yang sebut 20 juga ada disebutkan pendapat-pendapat daripada jumhur ulama ahli fiqh, yakni daripada golongan Hanafi, Hambali dan Daud. At-Tirmizi juga berkata bahawa sebahagian ahli berpendapat dengan apa diriwayatkan oleh daripada Umar, Ali dan lain-lain sahabat Nabi SAW yang menyebutkan tentang bilangan yang 20. Jadi dalam bab perkara bilangan rakaat solat sunat tarawih ni, walaupun disebutkan tadi Nabi SAW buat tak menambahkan lebih daripada 11 itu, akan tetapi ada pendapat yang menyebutkan kata disebutkan ada buat yang 20, buat 20 rakaat kata. Apa pun jadi, kita boleh terima itu sebagai pendapat untuk kita nak mendirikan solat di dalam bulan Ramadan, dalam mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Nabi SAW itu adalah 11 rakaat dengan serakaat witir, sedang yang selebihnya adalah mustahab. Nabi SAW, sebahagian ulama lagi berpendapat bahawa yang disunahkan oleh Nabi SAW itu adalah 11 rakaat dengan serakaat witir, sedang yang selebihnya adalah mustahab. Disebutkan yang selebihnya daripada yang sebut pada 11 rakaat itu adalah mustahab, adalah disunatkan. Buat lebih daripada itu boleh kalau kata nak buat lebih daripada 11 kata. Tapi kalau kita nak buat, kebiasaannya kita mampu 8 kata. Senang Ustaz buat 8 nak kata kan. Tetapi kalau kata kita mampu nak buat lebih, kita boleh sambung selepas daripada itu, ya, sama ada selepas solat witir kita sambung kan. Saya tak boleh, saya tak cukup kalau setakat 11, saya nak kena buat lebih lagi kita. Lepas habis 11 rakaat dengan witir bersama imam tu, sambung buat lagi kita, atas kemampuan kadar pada diri kita sendiri. Adapun yang sudah jelas bahawa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah 11 rakaat termasuk witirnya, sebagaimana yang tersebut dalam kedua sahih Bukhari dan Muslim. Kalau yang sedemikian itu, maka yang masnun menurut istilah syekh-syekh kita adalah 8 rakaat itu, sedang yang 12 adalah mustahab. Disebutkan adapun yang telah jelas bahawa yang biasa dikerjakan oleh Nabi SAW itu adalah 11 rakaat termasuk dengan bilangan witirnya, sebagaimana yang tersebut dalam kedua sahih Bukhari dan Muslim. Kitab sahih Bukhari dan Muslim sebut dalam perkara solat tarawih ini, Nabi SAW buat 11 rakaat termasuk dengan witir.
Adapun kalau yang demikian menurut istilah syekh-syekh kita adalah 8 rakaat itu, sedangkan yang 12 adalah mustahab, 12 adalah baguslah, kalau bolehlah kalau kita nak buat yang 12. Tapi yang disebutkan kitab sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan kata Nabi buat 11 rakaat termasuk dengan witir. Berjemaah dalam salat malam di bulan Ramadan. Salat ini boleh dikerjakan dengan berjemaah sebagaimana juga boleh dengan sendiri-sendiri. Salat ini boleh dikerjakan dengan keadaan berjemaah sebagaimana juga boleh dengan sendiri-sendirinya. Boleh buat berjemaah ataupun boleh kita buat bersendirian. Kitab ni tulis dengan sendiri-sendiri. Boleh buat sama ada nak buat berjemaah ataupun nak buat bersendirian. Akan tetapi dengan berjemaah dalam masjid adalah lebih utama menurut jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama menyebutkan kata yang lebih utamanya, pendapat jumhur ulama sebut yang lebih utamanya adalah dilakukan di masjid secara berjemaah. Sudah jelaskan di muka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya dengan berjemaah. Hanya saja beliau tidak terus-menerus mengerjakannya, hanya saja beliau tidak meneruskan ke masjid kerana khawatir kalau akan difardukan. Selanjutnya Umar lah yang memulai untuk terus berjemaah dengan seorang imam. Ni setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, bila mana Nabi tinggal takut jadi difardukan solat tarawih tersebut, maka Sayyidina Umar lah yang memulainya untuk terus berjemaah dengan melakukan seorang imam. Abdul Rahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam dalam bulan Ramadan, aku keluar dengan Umar ke masjid. Di situ sudah banyak orang yang bersembahyang dengan terpencar-pencar. Ada yang sembahyang sendirian dan ada pula yang bersembahyang diikuti oleh orang ramai. Lalu Umar berkata, aku berpendapat alangkah baiknya kalau mereka ini dikumpulkan dengan mengikut seorang imam. Lalu aku rasa itu yang lebih utama. Disebutkan dalam ini Abdul Rahman bin Abdul Qadi kata, pada suatu malam dalam bulan Ramadan Abdul Rahman keluar bersama dengan Umar ke masjid. Di situ sudah ramai orang yang bersembahyang dengan disebut ni terpencar-pencar, sembahyang merata tempat lah. Sebab ada yang buat sendiri, ada yang buat berjamaah solat tarawih tersebut. Ada yang sembahyang sendiri dan ada pula yang bersembahyang diikuti oleh orang ramai. Lalu Umar berkata, aku berpendapat, wahai Abdul Rahman, alangkah baiknya kalau mereka ini dikumpulkan dengan mengikuti seorang imam sahaja. Inilah ya Umar radhiyallahu an sebut kepada Abdul Rahman, dia kata elok aku rasa pendapatnya kalau guys, elok kalau kata kita kumpul sekali semua ni supaya kita lakukan berjemaah. Jadi Sayyidina Umar lah yang memulakan kembali untuk melakukan solat tarawih secara berjemaah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk sebagai memberikan contoh teladan, kata perintah solat tarawih itu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melazimi setiap malam, takut difardukan solat tarawih tersebut. Tapi bila mai Sayyidina Umar, dia kata nampak pakat masing-masing, ada yang solat sendirian, ada yang solat berjemaah, yang ikut bersama jemaah, nampak merata-rata tempat di dalam satu masjid ni. Lalu Umar kata, pendapat aku lah elok kita kumpulkan solat tarawih ni bagi jadi dengan satu imam. Jadi pada saat itulah bermulanya balik kembali adalah solat tarawih secara berjemaah. Lalu besok malamnya dikumpulkan mereka dan sebagai imamnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Pada suatu malam yang lain lagi, aku keluar pula ke masjid dengan Umar, sedang orang-orang yang ramai sedang bersembahyang mengikuti seorang imam sahaja. Di saat itu Umar berkata, alangkah baiknya bid'ah seperti ini. Umar sebut alangkah baiknya bid'ah, tapi bid'ah ni bukan bid'ah yang tak ni. Nabi Umar sebut kata alangkah baiknya perkara ini, tetapi orang-orang yang tidur untuk bersembahyang akhir malam nanti adalah lebih utama daripada orang yang mengerjakannya sekarang. Pada saat itu
orang-orang yang bersembahyang pada permulaan malam. Disebutkan Umar pula sebut kata alangkah baiknya kalau buat yang lewat lagi. Itu kita sebut kata solat tarawih ni sebaik sesudah solat Isya. Jadi pendapat yang menyebutkan kita boleh terima nak buat di awal ataupun nak buat di akhir malam, ikut pada kemampuan kita, bergantung kepada kita kembali balik kepada dalam perkara bab solat sunat malam. Yang pentingnya jangan membebankan diri kita. Kan kita ingat yang mana sebuah hadis Nabi SAW tanya tali apa tu. Ingat hadis tu yang saya sebutkan kepada tuan-tuan perempuan. Nabi SAW memasuki ke dalam masjid. Nabi nampak ada seutas tali merentangi antara satu tiang ke tiang. Nabi SAW tanya tali apa itu? Tanya kepada para sahabat. Para sahabat bagi tahu tali apa? Itu adalah tali Zainab untuk bersembahyang. Zainab puteri baginda Nabi SAW. Jadi digunakan tali tersebut bila mana solat malam, solat qiyamul lail, Zainab pegang tali tu untuk bahasa kita sebut untuk nak bertahan, bahasa orang kita sebut untuk nak bertukuh kata. Bila sembahyang qiyamul lail mengantuk, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pulun sungguh buat solat malam. Kita mengantuk sikit tak buat dah kata. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Zainab puteri baginda Nabi SAW guna tali untuk ketika mana bila solat nak pegang tali tu supaya tak terjatuh. Nabi SAW dah tahu kata tali itu digunakan oleh Zainab untuk solat, maka Nabi kata lepaskanlah tali tersebut, uraikan tali tersebut. Sebab pasal apa yang Nabi SAW perintahkan adalah solat malam itu adalah atas kemampuan pada diri kita, sehingga mana bila mana selagi mana kita solat malam tersebut, kita boleh baca, kita boleh khusyuk dalam solat, kita memahami bacaan-bacaan kita dan kita tak hilang daripada bacaan kita. Ada orang yang hafaz Al-Quran, yang hafiz Al-Quran, bila main mengantuk ingat, memang ingat, tapi bacaan dah kelaut dah tak boleh ingat, tak boleh nak teruskan bacaan. Maka pada ketika itu baginda Nabi SAW menasihatkan supaya lebih baik tidur dahulu, kemudian bila hilang rasa mengantuk baru bangun untuk sambung semula solat. Jadi itulah dalam keutamaan solat tarawih ni pun juga bergantung kepada kemampuan kita, keupayaan kita untuk mendirikan solat tersebut. Mungkin ada pada satu malam ni kita rasa tak sihat, rasa pas buka puasa ni sakit perut memulah kata. Tak kena. Pasal apa tak kena? Kawan-kawan ramai yang pakat doa. Dia bukan kira persoalan kena tak kena. Bila kita ada keuzuran, kita tak boleh, tak apalah. Mungkin kita kena rehat dulu. Rehat bagi perutnya rasa lega sikit, mampu buat di tengah malam kita buat. Tapi kalau kata kita tak mampu, kalau kata malam tersebut kita berehat, kata moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran di sebalik apa yang menimpa diri kita, apa yang musibah yang menimpa diri kita tersebut. Bulan puasa demam banyak hari lah ustaz, rasa rugi kata. Ibadat puasa kita ganti pada hari yang lain. Puasa bila mana kita mampu, kita boleh lakukan kalau kita dalam keadaan sihat wal afiat. Tapi bila mana kita sakit, kita tak mampu nak berpuasa, kita boleh tinggal, kita boleh buka pada hari-hari yang tertentu, maka kita ganti di hari yang kemudiannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala fardukan puasa tersebut atas pada kemampuan kita, apatah lagi dalam perkara kita mendirikan solat malam. Sangat-sangatlah perlu kepada penekanan pada kemampuan kita, bukan adalah paksaan dalam mendirikan solat malam ini. Ada orang kata nak kena buat malam nak buat tengah malam, buat yang awal ni tak bagus ya kata. Bukan perbandingan itu, tapi adalah bagaimana imanan wa ihtisaban, sejauh mana tahap keimanan kita untuk melakukan ibadah qiyam Ramadan, dan sejauh mana kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita seronok bila mai bulan Ramadan, kita semayang, kita buat tarawih, lepas tu kita bertadarus Al-Quran, maka kita rasa penuh dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maka itulah yang disebutkan kita akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tentang bacaan surah
bacaan surah dalam solat tarawih. Mengenai bacaan pada solat malam Ramadan itu tidak terdapat sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Ada suatu ketika, ada suatu keterangan bahawa orang-orang salaf terdahulu membaca sebanyak 200 ayat. Mengenai bacaan pada solat malam Ramadan itu tidak terdapat suatu keterangan pun yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada cerita pun bacaan apa yang nak dibacakan dalam solat malam, solat tarawih di bulan Ramadan itu. Ada suatu ketika, ada suatu keterangan bahawa orang-orang salaf, generasi salaf yang terdahulu membaca sebanyak 200 ayat dalam solat tarawih. Mereka bersandar pada tongkat kerana sangat lamanya berdiri. Pulangnya ialah pada waktu hampir fajar menyingsing, dan kerana itu mereka bergegas-gegas membangunkan pelayan mereka agar segera menyediakan makanan sebab mereka takut-takut kesiangan. Ada juga yang membaca suratul Baqarah hingga selesai dalam 8 rakaat, dan kalau surah itu dibaca dalam 12 rakaat maka itu dianggap sebagai ringan. Ada yang buat 8 rakaat baca suratul Baqarah satu surah, dan ada yang buat 12 itu maka ringanlah sikit. Dalam 12 tu buat baca suratul Baqarah berapa puluh muka? 49 muka surat. Kita nak baca 49 muka surat tu, Allah Ustaz, tak larat Ustaz. Jadi kita buat ikut kemampuan kita, kadar kita. Tu imam kita boleh cadang kata baca satu rakaat semuka boleh lah kata, ataupun baca satu rakaat setengah muka, jadi 2 rakaat satu muka kata kan, ikut pada kemampuan kita lah. Dan imam pun tengok pada kemampuan makmum. Jangan sampai menimbulkan fitnah, menimbulkan cacian makian, menimbulkan sumpah serenah makmum di belakang. Makmum duk menyumpah pula tu imam ni baca apa panjang. Jadi kita ambil perhatian sebagai imam juga, dia kena perhatikan kepada jemaah yang ada, dan jemaah pun perlulah faham juga, bukan kata nak harap pendek sangat bacaan tersebut. Bila kita nak qiyam Ramadan, kita nak cari semangat supaya kita kuat untuk kita, keimanan kita dalam bulan Ramadan ni lah disebut sebagai madrasah Ramadan, sekolah tempat nak melatih keimanan kita untuk nak menjalani 11 bulan yang seterusnya. Sebab pasal apa? Bulan Ramadan ni bulan diikat segala syaitan, nak latih, nak bagi keimanan kita. Disebutkan la'allakum tattaqun tersebut tu, yang disebutkan dalam ayat suratul Baqarah ayat 183 tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di akhir Ramadan tu kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam puasa sebulan tu nak bagi keimanan, nak bagi latih iman kita, nak bagi latih takwa kita ni kuat. Mudah-mudahan 11 bulan yang kemudian pula ni kita dalam kita duk melatih tu, kita iman kita makin kuat, makin bertambah. Jadi sebab itulah kita mengharapkan bulan Ramadan kita memperbanyakkan ibadah, dan bulan-bulan yang seterusnya juga kita istiqamah, kita berterusan. Kan siapa bila mai bulan Ramadan kita mampu, kita boleh, kita larat baca Al-Quran, tak katakan orang lain. Saya sendiri pun kadang-kadang bila mai lepas Ramadan ni nak baca Quran sehari satu juzuk memang payah kata. Tapi bulan Ramadan kita boleh buat. Jadi itulah yang kita nak kena terapkan, kita nak kena sambung selepas pada Ramadan tersebut. Jadi bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan latihan kita untuk nak menghadapi 11 bulan lagi yang penuh dengan tipu daya syaitan. Syaitan dah dilepaskan, mai duk hasut kita macam-macam, mai duk hasut buat jahat, mai duk hasut supaya malas nak beribadah. Semua tu semua tipu daya syaitan. Semua dia bagi kita rasa malas, dia bagi kita rasa tak apalah, esoklah kita buat. Kita duk bertangguh-tangguh, duk bernanti-nanti nak buat satu perkara kebaikan. Sedangkan perkara kebaikan ni kita perlu buat, perlu bersegera dalam kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu tempoh kita lama mana nak ada dalam kehidupan kita, terutamanya dalam kita nak mendapatkan keampunan
keampunan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan duk pujuk kata, tak apalah, esoklah hang taubat kata. Wal iazubillah kata. Kita risau, kita takut, kita tak sempat memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dia menang dekat dia. Dia main pujuk macam tu. Tak apalah kata, tak payahlah duk pulun-pulun nak sembahyang lagi. Masjid dia boleh bukan katuk lagi kata. Dia main kok tu pula kata, masjid tu duk terbuka sedia kata, esok lusa hampilah, hari ni kita pulun buat kerja kita dulu. Syaitan dia duk pengaruh kepada kita. Kita jadi malas, kita jadi lemah atas pujuk rayu syaitan tersebut. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan golongan salaf mereka baca begitu panjang dalam solat mereka, 200 ayat Al-Quran. Jadi ikut pada kemampuan kita. Dan kalau kata kita ikut, kita sebagai makmum mengikuti imam, kita ikutlah bacaan imam. Mudah-mudahan kita mendapat semangat, kita boleh ikut bacaan imam, kita dengar imam-imam baca, mudah-mudahan kita dapat menghayati bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Ibnu Qudamah berkata, Imam Ahmad berkata bahawa hendaklah dibaca yang ringan sahaja waktu bersembahyang dengan orang-orang ramai dalam bulan Ramadan. Jangan sesekali diberat-beratkan berlebih-lebihan dalam waktu malam yang pendek. Disebutkan Ibnu Qudamah kata, Imam Ahmad kata bahawa hendaklah dibaca yang ringan sahaja bila mana bersembahyang dengan orang ramai di bulan Ramadan. Jadi nak sebut kata baca yang panjang ni kalau kata kita buat bersendirian kita. Jadi kita ambil faham lah kata, kalau kata, tapi bila berjemaah ni yang kena ambil perhatian, imam yang kena ambil perhatian. Imam yang kena ambil perhatian kata, jangan kita baca terlalu panjang kerana kita nak menjaga jemaah kita. Kita buat yang bersederhana, mudah-mudahan semua kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita habis tentang bacaan di dalam solat sunat tarawih. Disebutkan dalam ni kita boleh baca sebanyak mana yang mungkin, akan tetapi bila mana berjemaah haruslah diambil perhatian untuk jemaah kita. Wallahu alam bisawab. Saya rasa setakat ini saja penyampaian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi